ibni Qusay wasmuhu Mujammi'. Ibni Qusayyin. Baca ibni dah. Ya semua lafal-lafal tu ada ibni semua tu mesti kena baca bil kasri belako. Malaikat hak mula-mula ya. Ibnu Abdillah tu. Hak mula-mula tu kena baca bid dhammi, hak lain pada tu kena baca ibni belako. Ni lagi akan datang pada muka 7 tu dia akan bagi tambih lah kepada kitanya. Kata kena baca ibni Abdil Muttalib, ibni Abdi Manafiu, ibni Qusayyin, ibni Murrah, ibni Ka'bin, ibni Lu'ayyin. Maka semua-semua tu kena baca ibni belakang, kena ingat. Supalah kita baca dalam zangi ni, tak bolehlah baca ibnu tu. Kita kena maknanya sebagai dobit lah oleh ulama kita ni kena baca ibni. Kalau nak baca ibnu pun tak ada masalah apalah dari segi dari segi nahwu, dari segi wajah tu bolehlah. Tapi mengikut dobit dia tu. Itu hanya hak boleh baca ibnu, hanya satu saja hak yang dimula-mula tu. Ibnu Abdillah tu. Tu hak mula-mula, lain pada tu kena baca ibni belakang. Kena baca ibni belakang situ. Itu dia. Jadi ibni Qusayyin, Qusayyin ni ia telah kena kepada bapa bagi Abdul Manaf. Bapa bagi Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ialah bapa bagi Hashim, bapa bagi Al-Muttalibi, dan bapa bagi Abdul Syamsin, dan bapa bagi Naufal. Itu dia. Lepas tu dia Imam kita Syafi'i, dia mari sebelah Al-Muttalibi. Mari sebelah Al-Muttalibi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita maklum dah, kata marinya daripada sebelah Hashim. Dan Uthman ibn Affan, tok nenek dia nya mari sebelah Abdul Syamsin. Itu dia, mari daripada sebelah Abdul Syamsin. Maka tiga-tiga ning Hashim, Al-Muttalibi, patu Abdul Syamsin ning ialah anak bagi Abdul Manaf belako. Jadi orang panggil nasbah dengan Nabi. Abdul Manaf ialah nenek yang ketiga bagi Nabi. Nasbah dengan Imam kita Syafi'i dengan Abdul Manaf tu ialah nenek yang ke-9. Nenek yang ke-9 bagi Imam kita Syafi'i. Tapi cumanya dia mari sebelah Al-Muttalibi. Sabit Imam kita Syafi'i dia ni orang panggil Banil Muttalibi dia. Al-Muttalibi dia tu. Banil Muttalibi, Bani Quraisyin. Hatulah belakang tu. Cuma Quraisy mari sebelah atas lagi tu. Mari daripada tu Fihrin tu. Fihrin orang panggil lari. Nama asalnya Quraisy. Nama asal dia. Maka perihpun ni Nabi kita Imam Syafi'i dan juga Uthman ibn Affan pun mari sebelah tu. Sayyidina Ali cerak dah. Ya sebab ya Nabi dengan dengan Sayyidina Ali ni sama-sama tok tula yang ialah nama Abdul Muttalib belako. Itu dia. Habis. Lepas tu Sayyidina Uthman ibn Affan, dia nenek yang keempat. Tu Abdul Manaf tu ialah nenek yang keempat bagi Uthman ibn Affan. Yang sudah kita bicara dah dulu. Itu dia. Pia tu dia Abdul Manaf mana tu ibni Qusayyin, mana anak bagi Qusay. Ya Qusay ni terseri daripada Qasi. Mana jauh. Jauh mana dia.
Tapi dia adalah tadi orang panggil ilah. Wajah tasmiyah boleh dikatakan lakak dia nama Qusay ni sebab gapo lagi akan datang. Tengok. Bidammil qaf ni hala kaunihi hal ka ada Qusay. Bidammil qafi. Tu dia. Dengan didhammah qaf. Dengan didhammahkan qaf. Wa fatihi as-sadi dan dipatahkan sad baca Qusay. Qusay sad mana weh al-muhmalati yang dihamparkan akan dia ke asad yakni daripada titik. Baca Qusay bukan Qudai. Hanya Qusay. Habis itu. Kali itu apa nama bagi Qusay? Tengok. Wasmuhu dan bernamanya nama bagi Qusay ialah Mujammi'. Dalam likung tu Mujammi' tu. Bukan luar likung tu. Dalam kitab tu ya likung di wasmuhu saya. Mujammi' tu ya wasyarah. Tak lah. Mujammi' ni ya dalam likung. Tu. Mana namanya bermula nama bagi Qusay ialah Mujammi'. Tu nama dia. Bidammil mim hala kaunihi hal keadaan Mujammi' bidammil mim dengan didhammah mim al-ulah yang mula-mula. Mujammi' wa fathil jim nyata pada dhammi dan dipatahkan jim baca mujam wa kasril mim ai asaniyah. Hak yang kedua mim mana tu al-musyaddadati yang ditasydid akan dia kalmin. Habis. Summiya bihi. Mana lukiba bihi. Lukiba tu. Lukiba dengan makna summiya. Lukiba dengan makna summiya. Ya sebab sini ni dia nak menyata wajah tasmiyah. Boleh dinamakan Mujammi' tu. Tu dia. Mana lukiba bihi dengan makna summiya bihi. Diletak namakan akan dia akan Mujammi' tu dinamo bihi dengan dia dengan Mujammi' sebab gapo? Sebab gapo orang panggil gapo? Orang tua dia ni namakan Mujammi', letak nama Mujammi' sebab gapo? Li anna bihi jama'allahu al-qabailah. Tu dia. Ya boleh jadi belum nak letak nama Mujammi' ni ya letak lakak dulu. Ya letak lakak dulu Qusay tu. Sebab masa halus lagi. Gapo dia ibu dia ni dia bawa Mujammi' atau Qusay ni pergi jauh daripada negeri Mekah tu. Tu dia. Lagi akan datang lah, lagi akan datang. Diletak namakan akan dia akan Mujammi' bihi dengan dia dengan Mujammi' sebab gapo boleh nama Mujammi' li anna bihi kerana bahawasanya bihi dengan dia dengan Mujammi' ni lah ai bisababihi dengan sabab Mujammi' ni lah jama'allahu al-qabaila min fihrin telah menghimpunlah oleh Allah al-qabaila akan segala kabilah-kabilah. Jamak daripada qabilah. Ya qabilah ni ya kalau qabilah ni orang panggil tok satu je. Tok satu. Lepas tu anak cucu, cicit, cocok, cacak. Tu orang panggil qabilah. Qabilah. Tu kena kembali pada tarikh dia lah. Tu mana qabilah lagu tu lah. Kalau qabail maknanya ramai. Hak ni satu qabilah. Tok yang nama Gi dia mening. Kabilah ni tok nama dia mening. Tu mana qabail. Muhipunlah oleh Allah akan qabail tu min fihrin. Tapi mari daripada anak bagi dia mening. Nampak tak? Gitu. Muhipun tu akan kabilah min fihrin ni halah. Hala kauniha hal keadaan al-qabail kainatan ialah adalah ya min fihrin ay min bani fihrin daripada segala anak cucu bagi fihrin. Fihrin
ia telah kena kepada lakak juga. Nama Fihrin ialah Quraisy. Ning dah orang panggil Nabi kita, orang panggil pengkak apa Fok Quraisy. Tu Imam Syafi'i kita, orang panggil Quraisy, Quraisyiyun. Dibahasakan kepada Quraisy. Itu Fihrin ni. Dan juga Sayyidina Uthman ibn Affan. Jalan juga tu. Itu dia. Jadi dengan sahabat Mujammid ni lah, Allah Ta'ala menghipunkan segala qabail-qabail, segala kabilah-kabilah buat jadi satu. Itu dia. Pas sebab gapo? Boleh Allah Ta'ala menghipunkan kabilah-kabilah tu daripada Bani Fihrin ni buat jadi satu dengan sahabatnya Mujammid atau Qusay ni, dia ni sokmu-sokmu. Dah sentiasa yang menghipun, maknanya yang menghipunkan kaum dia saat itu, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, ia hipunkan akan kaum dia tu, lepas tu ia memperingat dia. Mana mudah-mudahan kan orang panggil buat tazkirah lah. Baiklah. Tu dia buat apa yang memperingat dia akan kaum dia, lepas tu suruh akan kaum dia tu dengan membesarkan akan Kaabah tu, akan tanah haram. Dan juga dia Mujammid ni dia mengkhabarkan, dia beritakan, dia bagi tahu, sentiasa bagi tahu akan kaum dia ni sikit lagi akan dibangkitkan dalam kalengnya mereka itu tu, dalam kalengnya fok dia ni akan satu nabi. Maknanya Mujammid ni sokmu-sokmu. Masuk hari Jumaat dia hipun. Panggil fok kaum-kaum dia, mari hipun, lepas tu buat tazkirah. Memperingat dia. Sikit lagi nabi akan timu di dalam kaum ni. Di dalam anak cucu bagi demo ni. Allah ni. Dengan sahabat dia buat lagu ni sokmu ni lah. Lalu itulah Allah Ta'ala menghipunkan akan kabilah-kabilah daripada anak cucu bagi Fihrin, iaitu anak cucu bagi Quraisy. Itu dia. Habis tu. Yang menghipun tu bila? Lepas daripada Fihrin tu, lepas daripada Qusay ni, dia tinggal daripada Mekah lama, lepas daripada dia klik kepada Mekah ni lah, dia mulai hipun. Mulai hipun. Mula buat tazkirah, mula memperingat dia akan kaum dia. Dah. Habis itu. Summiya bi Qusayyin. Ni pula. Sumya ni dengan maknanya lukibah lah. Ya sebab nama bagi Qusay ni ialah Mujammid. Kalau itu sumya bimakna lukibah lah. Makna digelarkan akan dia, sumya ay lukibah. Digelarkan akan dia ke al-Mujammid. Ay al-Mujammid tu digelar bi Qusayyin dengan Qusayyin. Sebab gapo? Boleh gelarkan, boleh letakkan lakaknya nama Qusayyin. Ilat pada sumya. Litaqasi hifi biladi qudaatal qasiyah. Itu dia. Litaqasihi. Bukan kata litaqasihi, bukan. Bukan, tak boleh baca lagu tu. Apa makna litaqasihi? Ai libu'dihi an ashiratihi. Itu orang panggil tafsir litaqasihi. Sebab gapo weh? Digelarkan nama Qusay. Litaqasihi ai libu'dihi. Kerana jauhnya Qusay saat itu, jauh-jauh an ashiratihi, daripada gapo dia? Ashirah ni ahli lah. Daripada ahlinya, ahli bagi Qusay tu. Gapo waris-waris dia jauh tu. Jauh-jauh saat ni tu. Fi biladi Qudaatah.
Fi takluk pada kata bu'di. Jauh-jauh ni pada negeri Qudaah. Pada negeri Qudaah. Ya Qudaah ni orang panggil gapo kena kepada satu negeri lah situ tu. Tu bidammi awwalihi. Ni hala kaunihi hal keadaan Qudaah bidammi awwalihi. Dengan dinamakan awalnya Qudaah. Pia Qudaah, gapo Qudaah? Wa huwa benar itu Qudaah Abu Hayyin. Abu Hayyin. Ya biasa orang dulu ni ya belum nak letak negeri nama tu ya ambil nama satu orang hak masyhur. Buat letak di satu kampung tu lalu. Banyak benar. Kalau kat Mesir pun banyak benar. Tu. Ya ambil orang masyhur buat jadi letak satu kampung situ lalu. Sepenga Sa'duddin Khashab tu. Pak saya duduk di Mesir dulu, di belah Zahra tu lorang situ lorang Sa'duddin Al-Khashab. Sebenarnya nama orang lah situ tu, tapi buat jadi lorang. Tempat masyhur je situ. Habis itu. Wa huwa dan bermula itu Qudaah Abu Hayyin. Abu Hayyin ni minal Yamani. Hala kaunihi hal keadaannya Abu Hayyin itu minal Yamani daripada Yaman. Maknanya Qudaah ni sebelah lek-lek negeri Yaman lah. Wa huwa dan bermula iaitu Abu Hayyin. Ni orang panggil iktibar yang sudah jadi negeri dah lah. Tu wa huwa bermula itu Abu Hayyin. Ni iktibar asal gitu. Qudaatu bin Malik bin Humair bin Sabah. Tu orang panggil nama asal lagu tu lah. Lepas daripada masyhur mati kan masalah. Lepas tu letak kami nama orang tu buat letak nama satu kampung, satu negeri pula situ. Sebelah lek Yaman tu. Sebab itulah orang panggil disebabkan nama Qusay ni gelarkan Qusay ya asal nama Mujammi'. Lepas tu gelarkan dengan Qusay dengan sahabat dia jauh masa budak tu. Masa muda dia saat itu dia jauh sangat. Ketika ibu dia mengandungkan Qusay tu, dia bawa pergi kepada negeri Qusay. Apa yang apa? Negeri Qudaah. Ketika ibu dia tu mengandungkan akan Qusay. Itu dia. Setelah daripada dia kelik di Mekah tu, apatulah maklumat dia dapat pergi kata dia daripada orang yang mulia, lalu telah dia ni buat hari Jumaat ia buat perhimpunan. Mutazkirah kan tu kepada kaum-kaum dia supaya bagi tahu kata bahawasanya Nabi ni akan timu di dalam kaum kita ni. Allah. Tu setelah daripada tu. Sabit itulah dengan sahabat. Gapo dia Mujammi' atau Qusayyin ni dia buat lagu tu sokmu-sokmu, lalu itulah Allah Taala menghimpunkan segala kabilah-kabilah buat jadi satu daripada fak Bani Fihrin. Ataupun Bani Quraisy. Itu dia. Habis itu. Al-Qadiyyati. Ni orang panggil sifat pada katanya Bilad. Sifat pada Bilad. Bilad mana weh? Al-Qadiyyati ai al-ba'idati. Yang jauh lah iyo biladu Qudaah san itu. Min Makkah jauh. Min Makkah daripada Mekah. Wazalika dan bermula demikian itu. Wazalika dan bermula demikian itu gapo? Ai bu'duhu an ashiratihi. Jagalah. Lagu itulah orang paling mafhum daripada kitab Al-Qaulul Munjini. Situlah tempat yang domi kita merujuk. Wazalika dan bermula demikian itu gapo? Ai bu'duhu an ashiratihi san itu kainun ialah adalah ia. Bila tu katanya Qusay ni dia jauh daripada keluarga dia. Jadi bila? Hina ihtamalathu ummuhu. Pada ketika menanggung membawa tu. Tu
Jadi bukan saat ni bukan ketika buting, ketika bawa lah. Pada ketika membawa lah. Akan dia akan kusai ni. Akan dia akan kusai. Dia kusai ummu mana kusai membawa menanggung ummuhu oleh ibunya, ibu kusai. Biar ibu dia pada ummuhu Fatimatu bintu Sa'din. Ialah Fatimah binti Sa'din. Menanggung dan membawa tu mimma kata daripada Mekah. Bila tu dia bawa? Dia bawa anak dia yang nama Qusay ni bila? Tinggalkan daripada Mekah ba'da mauti abihi. Kemudian daripada matilah oleh bapaknya, bapak bagi Qusay tu. Bapak Qusay nasbah dengan Fatimah kena kepada suami isteri. Gitu. Tu dia. Liquda'ata. Ni orang panggil liquda'ata ni takluk pada kata ihtamalat. Menanggung dan membawa daripada Mekah, makna tinggal daripada Mekah liquda'ata kepada satu negeri di Quda'ah. Sebelah Yaman sana itu. Dia bawa. Membawa sehingga mana tu? Ila. Ni jaga molek lah. Ila ni takluk ada jauh. Takluk ada jauh. Jauh-jauh ni jauh daripada keluarga dia kepada negeri yang jauh, kepada negeri yang Quda'ah tu jauh sehingga mana? Ila an aadahullah, sehingga bahawa mengembalilah. Jaga malak. Sehingga bahawa mengembalilah akan Qusay mengembali saat itu Allahu oleh Allah Taala ilal harami kepada tanah haram, yakni kepada Mekah. Ay harami Makkah, tanah Mekah. Itu dia. Setelah daripada khalif pada Mekah ni lah, dia mula dakwah. Maknanya khalif bersadah lah. Ya khalif bersadah, mula dakwah. Masuk hari Jumaat, dia tazkirahkan, royak katanya sikit lagi akan timunya Nabi. Allah. Hebatlah kalau lah seorang ni. Gapo dia titih waris daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia minta mudah-mudahan wiwi dicerak lah. Kalau orang yang titih Nabi, cerak kata titih Nabi, ya mudah. Ya sebab ya orang yang titih Nabi ni ya hukum haram, tak boleh makan zakat. Di rumah kita ya tak zahir rumah kita. Rumah kita tak zahir. Bahkan dia tutup. Sebab apa? Sebab rumah kita ni apabila zahir ni takut-takut demo tuduh tak molek. Bila lah tuduh tak molek, maka ia dibahaya di atas demo tu. Ia dibahaya. Sebab tu tak muzahir lah. Dan bagi orang yang titih waris daripada Nabi, dia tahu. Kata demo ni mari mana dia tahu. Sebab tu tahu untuk dia lah. Demo lain tak boleh nak tahu. Tapi ala kulli hal, titih waris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ada sanak dia ada. Di tanah kita ada. Cuma tak zahir. Itu dia. Habis itu. Al-muhtarami. Ni orang panggil sifat pada kata al-haram. Haram mana tu? Al-muhtarami. Ay al-mu'azzami. Sifat pada al-haram. Yang dibesarkan akan dia, akan al-haram sana itu. Itu dia. Habis dah. Fahamahimah. Fahamahimah. Mim babi rama. Himahu bikasril ha. Ay mana'a mujammi' mamnu'atihi ay harama Makkah, ay harami Makkah. Bila ada, ni orang panggil ni takluk lah, bukan ataf pada kata adahu. Bila lah Allah Taala mengembalikan akan fahamahimah
ibni Kilab wasmuhu Hakim. Fahama himah. Ya fahama ni dia atas pada katanya a'adahu. Jadi kita berhenti di sini ni dengan sahabatnya. Telefon dia mampu. Jadi camping lah. Ya kena berhenti di fahama. Tu. Jadi fahama ni dia kecek bab masalah dia. Masalah Kusai tu. Apa tu nama Kusai ni ialah kena kepada Mujammi'. Dan juga Kusai ni ia telah kena kepada nenek Nabi yang ketiga, yang keempat. Yang mula-mula nenek Nabi ni nama Abdul Muttalibi. Itu nenek yang pertama. Nenek Nabi, nenek Sayyidina Ali. Tu. Itu orang panggil Abdul Muttalib. Lepas tu bapa bagi Abdul Muttalib ialah kena kepada Hashim. Bapa dia tu. Dan bapa bagi Hashim kena kepada Abdul Manaf. Itu orang panggil nenek yang ketiga. Maka bapa bagi Abdul Manaf ia telah kena kepada Qusay. Maka nenek Nabi hak ni kena kepada nenek yang keempat. Yang dilakonnya ialah dah Qusay. Dan nama bagi Qusay ialah kena kepada Mujammi'. Mujammi'. Patulah tak kalau dia ibu dia ni dia bawa Qusay ni tubik daripada Mekah pergi kepada Quda'ah. Duk tak lama lalu tu Allah Taala mengembalikan akan Qusay ni klik kepada klik kepada klik pada tempat asal dia. Di Mekah tu. Bila mengembali fahama baru sampai tempat dia. Nyata pada katanya a'adah. Fahama maka menegahlah iyo. Tengok mana ya dulu. Tengok orang panggil saraf dia dulu. Mim babi rama. Ni halah. Ha pada kata hama. Hala kaunihi hal keadaannya hama. Kainan adalah iyo. Mim babi rama. Daripada bab rama. Daripada bab rama. Maknanya hama yahmi, rama yarmi. Itu dia. Hama, rama yarmi, hama yahmi. Ialah tu. Ba hama. Himahu, maf'um telak bagi hamalah. Bikasril ha, baca hima. Apa makna hama himahu? Ai mana'a mujammi'. Mana'a mujammi'un mamnu'atihi ai harami Makkah. Tak kalau dia klik kepada rumah dia, dia dakwah, dia tazkirah, lalu tu dia menegahkan. Tu mana-mana ai tafsir hama. Maka menegahlah iyo. Orang panggil ya atas dengan phone ni maknanya bila siapa rumah mula jalan dah. Mula jalan. Mula tazkirah dah. Dia tu. Qusay saat ni tu. Itu dia. Menegahlah oleh Mujammi'. Dia Mujammi' ialah kena kepada Qusay. Menegah tu menegah mamnu'atihi akan segala perkara hak yang ditegahkan di dalamnya. Jaga mulai tu dengan makna pi tu. Di dalamnya, di dalam harami Makkah. Ni orang panggil tafsihulah ai harami Makkah. Di dalam tanah haram Mekah. Maknanya apa yang ditegah oleh Allah di dalam tanah haram, tanah Mekah, maka semua Qusay ni dia tegah berlaku. Dia tegah akan kaum dia tu daripada buat perbuatan hak yang ditegah oleh Allah. Maknanya dia tazkirah, dia dakwah akan kaum dia. Sehingga dengan sahabat dia ni lah Allah
menghimpunkan akan segala kabilah-kabilah daripada daripada anak cucu bagi Fihrin. Itu dia. Yang kita sudah royak dah dulu tu. Habis. Ini orang panggil pekerjaan dan perbuatan Qusay apabila dia klik daripada Qudaah tu klik kepada rumah dia. Itu dia. Habis itu. Apa? Dan perkara hak ditegahkan, perkara hak yang ditegahkan di dalam tanah haram daripada buru. Buru akan binatang pemburuan. Binatang hak buru tu. Binatang hak buat orang panggil kalau bahasa Syiah kak, orang panggil gapo? Binatang hak liar lah. Binatang yang liar boleh buat buru tu. Ya hukum binatang hak buru supaya masalah ayah hutan masalah. Ayah hutan kijai gapo ni apabila kita bunuh dia dengan gapo dia? Dengan hujung dengan yang tajam, maka apabila mampu selalu boleh makan lalu. Ataupun duduk tangguh harakat mazbuh, maka boleh makan dengan ketiada sembelih. Itu namanya binatang pemburuan, binatang yang liar lah. Itu hukum. Maka apa yang ditegahlah di dalam tanah haram, supaya buru akan binatang, walaupun kita katanya yang lain daripada tanah haram itu hukum halal. Semua tempat kita ni, apabila kita pergi dalam hutan, boleh kita buru halal. Tetapi ia tak serupa di tanah haram. Tu dia pokok-pokok kayu, tak boleh nak kerat, nak catah tak boleh. Di tanah Mekah tu. Maka Qusay ni lah sebagai buat tugas tegahkan akan kaum dia daripada perbuatan yang tersebut. Itu dia. Habis itu. Habis. Ni orang panggil pekerjaan bagi Qusay. Dan juga Qusay ni di dalam satu kitab yang nama Al-Qawlu Al-Munji. Ia ni syarah di atas Zangi juga tu. Ia katanya Qusay ni dia ni lah orang hak mula-mula daripada anak cucu bagi Ka'b bin yang jadi raja. Maknanya dia jadi raja lah. Orang mula-mula daripada anak cucu bagi Ka'b bin, ialah orang mula-mula yang jadi raja. Itu dia. Dan semua kaum-kaum dia ni semua pakai taat dia laku. Itu Qusay. Allah. Hebat dia tu. Itu dia. Dan lagi pula ada orang panggil pekerjaan, orang panggil hajib. Orang yang jaga Qusay ada. Tu orang panggil hajib. Hajib ni maknanya raja lepas tu biasa kan kalau raja kan ada orang mana ada berikat lah. Tapi berikat ni duduk di pintu. Duduk tunggu takut-takut orang yang jahat masuk, orang yang tidak molek masuk. Hajib ni lah sebagai menegahkan. Tu makna hajib. Ini ada dah pada masa tu. Dan juga ada masa tu juga masa Qusay ni ada kan, mana ada orang yang menuaikan air. Maknanya ada orang panggil ada anak koli lah, ada tak lah untuk gapo menuaikan air, untuk mencurahkan air supaya raja tu minum. Ada tepi dia lah supaya kalau tengok kisah Nabi Yusuf, ada lah. Kalau kita tengok kisah situ tu. Itu dia. Dan lagi pula pada masa Qusay tu juga iaitulah kena kepada orang panggil harta fak Quraisy ni hak dikeluarkan pada masa jahiliyah ni, ya asal dia rifaah ni kena kepada harta hak yang dibelikan dengan harta akan makan ni dan minum ni dan makan ni lah dekah kepada fuqara.
Orang hebat dia. Maknanya dia ni orang boros. Dia ambil harta, lepas tu beli makan ni, beli minum ni, dekah kepada fuqara pada masa Qusay. Dia buat perkara lagu ni. Dan lagi pula ada tempat nadwah. Tempat perhimpun ni untuk buat musyarat, buat bicara pada masalah gapo-gapo. Ada pada masa Qusay dah. Orang panggil nadwah. Dan ada banjil. Orang panggil ada bendera lah. Bendera untuk Qusay tu. Tu dia. Tu. Tu Qusay. Dia ni orang alim lah. Orang panggil orang alim, mana orang alim Quraisy dia. Lagi pula orang terlebih betul dengan perkara yang sebenar dia. Orang janguk, orang yang sobar dan orang yang kuat. Ni Qusay. Tak hebat lagu mana. No Qusay. Sikit lagi ni akan timu benih-benih yang mulia daripada Qusay. Pia ia telah kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni orang panggil Qusay ni. Maknanya tok nenek bagi Nabi kita lah Qusay ni. Tu dia. Habis cerita. Ibni Kilab wasmuhu Hakim. Tu dia. Qusay mana tu? Sifat pada Qusay. Ibni Kilabin. Anak bagi Kilab. Anak bagi Kilab. Ini orang panggil Qusay. Pia Kilab. Wahuwa dan bermula iaitu Al-Kilab. Wahuwa dan bermula iaitu Al-Kilab. Al-Jaddus Salisu li Aminata ummi nabiyina. Wahuwa bermula itu Kilab Al-Jaddus Salis. Ialah nenek yang ketiga bagi Aminah. Pia Aminah ummi nabiyina, ialah ibu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibu Nabi kita. Kilab kena kepada nenek tok yang ketiga bagi Aminah, ibu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Kilab. Jadi ia belaga di situlah. Ia belaga di ada tempat ia belaga lagi. Cuba kita tengok. Ia mula-mula tu ibu bagi Nabi. Tengok mula dah. Orang panggil apa? Bapak bagi Nabi. Bapak bagi Aminah. Iaitu nama Wahbin. Nama Wahbun. Dan bapa bagi Wahbin ialah nama Abdul Manaf. Nama Abdul Manaf. Dan bapa bagi Abdul Manaf ialah nama Zahra. Nama Zahra. Dan bapa bagi Zahra nama Kilab. Nama Kilab. Jadi Kilab nasbah dengan Aminah, ia telah kena kepadanya nenek yang ketiga. Aminah, ayah bagi Aminah ialah Wahbin. Ayah bagi Wahbin ialah Abdul Manaf. Jaga molek sini. Abdul Manaf. Hak ni dengan Abdul Manaf sebelah lai ayah Nabi ni itu berlain-lain ni. Bukan hak tulu. Hak lain-lain. Jaga molek. Dan ayah bagi Abdul Manaf ialah nama Zahra, nama orang jatuh. Dan ayah bagi Zahra ialah Kilab. Jadi nenek bagi Aminah hak mula-mula sekali nama Abdul Manaf. Nampak tu? Nenek hak mula-mula sekali, nenek bagi Aminah iaitu nama Abdul Manaf. Dan nenek bagi Abdullah, ayah Nabi hak mula-mula kena kepada Hashim. Jaga molek sini. Lepas tu nenek yang kedua bagi Aminah ialah nama Zahra. Zahra. Nenek yang kedua. Dan nenek yang ketiga bagi Aminah ialah Kilab. Maka nenek sebelah apa dia? Belah mak Nabi, sebelah ibu Nabi dengan nenek sebelah ayah Nabi yang nama Abdullah berjumpa dengan Kilab tu.
Sama-sama nenek tolong. Itu dia. Nah, lagu mana? Tengok. Nenek gapo? Ayah tak, kita tak ayah dulu lah. Ayah bagi Abdullah yang ialah kena kepada ayah Nabi. Ayah bagi Abdullah ialah kena kepada Abdul Muttalib. Dan ayah bagi Abdul Muttalib ialah kena kepada Hashim. Dan ayah bagi Hashim kena kepada Abdul Manaf. Ayah bagi Abdul Manaf kena kepada Qusay. Tu yang kita royak tadi tu. Dan ayah bagi Qusay kena kepada Kilab. Jadi nasbah dengan Abdullah, nenek yang pertamanya ialah kena kepadanya Hashim. Nasbah dengan Aminah, nenek hak mula-mulanya nama Abdul Manaf. Tu. Abdullah nasbah dengan Kilab tu ialah nenek yang ke apa? Yang keempat. Nasbah dengan Abdullah, nenek yang keempat. Nasbah dengan Aminah, nenek yang ketiga. Nenek bagi Kilab ialah nenek bagi Aminah. Okey. Orang panggil nenek bagi Aminah ialah nama Kilab. Dan juga nenek bagi Abdullah ialah nama Kilab juga. Cumanya nenek bagi Aminah yang nama Kilab itu ialah nenek yang ketiga. Dan nenek bagi Abdullah hak nama Kilab itu ialah nenek yang keempat. Itu dia. Tu berjumpa situ. InsyaAllah kita akan letak situ. Jaga molek sini. Tu orang panggil nenek yang ketiga bagi Aminah. Pia Aminah ummi nabiyina, ibu bagi nabi kita. Fa fi kilabin yajtami'u nasabu abihi wa ummi. Ni tak pelik lah tu. Tak pelik pada katanya. Apa dia? Wahwa al-jaddus salis. Fafi ni masuk pada kata yajtami'u belakang. Fa yajtami'u maka terhimpunlah nasabu abihi oleh nasab bagi bapaknya, bapak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ayah bagi Nabi ialah kena kepada Abdullah. Wa ummihi dan ibunya, ibu bagi Nabi ialah namanya Aminah. Maka terhimpun tu fi kilabin, pada nenek yang nama Kilab berlaku. Pada nenek yang nama Kilab berlaku, terhimpun di situ. Kena ingat kena ingatlah, masya-Allah. Itu dia. Habis. Wasmuhu, dan bermula namanya, nama bagi Kilab. Dengan mulai Kilab ni kena kepada lakok. Kena kepada lakok tu. Gelarilah lakok tu. Kalau bahasa Syiah agak cahaya. Cahaya bagi. Dan nama bagi Kilab ialah Hakimun. Tu Hakim. Tu nama bagi Kilab. Bi fathil ha, hala kaunihi, hal keadaannya Hakim, bi mutalabbisan bi fathil ha, dengan dipatahkan ha. Wa kasril kaf, dan kasrah kaf. Baca Hakimin. Hakimin. Wa luqiba, dan digelarkan akan dia akan Hakim, dan digelarkan akan dia akan Hakim. Wa istinah, digelar dibuat lakak bi kilab, dengan kilab. Sebab gapo ni ilat pada luqiba? Li'annahu, kerana bahawasanya kilab sana tu, kerana bahawasanya kilab yang ialah Hakim sana tu, sebab boleh gelarkan kilab. Ya kilab-kilab ni makna hening lah. Orang panggil nama hening lah di segi lurahnya. Lepas tu tiba-tiba gelar Kilab sebab gapo? Kita jangan tuduh jahat kerana nama hening pelik tu. Kena tengok dulu sebab-sebab yang panggil tu. Tengok. Li'annahu, kerana bahawasanya Kilab kana
adalah ia kilap kena kepada hakim. Hakim tu yuksiru, ialah membanyaklah ia kilab, membanyaklah ia kilab as-saida, akan buru tu. Membanyak akan buru bil kilabi dengan anjing, dengan binatang anjing, dengan segala binatang anjing. Sebab itulah orang gelar kepada hakim tu ialah kilab. Sebab gapo? Sebab kilab ni dia sokmo. Dia wahi buru binatang, wahi orang panggil lai, panggil gapo dia? Higak binatang yang liar tu dia higak dengan gapo? Higak dengan binatang anjing. Tu dengan sebab itulah boleh digelarkan kilab, makna anjing. Tu asal lagu itulah. Tu habis dah. Ibni Murrah. Ni apa orang panggil sifat pada katanya kilab. Kilab mana weh? Ibni Murrah. Bidammil mim mur wa shaddir ra. Ni atas pada kata dam dan ditasdidkan ra. Maftuhatan, ni ha pada ra. Hala kauniha hal kada ra tu maftuhatan, dipatah akan dia ra. Baca murra. Tu ibni murra tabni. Tu ya ada. Pia tu murrah tu pia siapa murrah? Wa huwa bermula iaitu murrah san itu al-jadd sadis li Abi Bakrin. Haknanya ialah nenek yang ke-6 bagi Abu Bakar. Murrah saat itu ialah nenek yang ke-6 bagi Abu Bakar. Dia nenek yang ke-6 bagi Abu Bakar dan juga nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nenek bagi Abu Bakar lagu mana? Cuba kita tengok. Hak saya nak baca. Kena ingat molek. Nenek bagi Nabi telah kena kepada nenek yang ke apa? Mula-mula nenek Nabi hak yang mula-mula namanya Abdul Muttalib. Tu mula-mula. Nenek yang kedua nama Hashim. Nenek yang ketiga nama Abdul Manaf. Nenek yang keempat namanya Qusay. Nenek yang kelima nama Kilab. Dan nenek yang ke-6 nama Murrah. Itu nenek Nabi kena kepada nenek yang ke-6. Dan juga nenek bagi Abu Bakar ialah kena ada nenek yang ke-6 ke? Dia. Anak bagi Murrah cumanya belah Abu Bakar ni ya sebelah lek Taimi. Ya Murrah ni ya anak 3 orang semua. Satunya nama Kilab, yang keduanya nama Taimin. Setengah-setengah kitab Tamim. Yang ketiganya nama Yaqazah. 3 orang ni dia sebut dalam kitab. Belah lek Nabi mari sebelah lek Kilab. Tetapi belah lek Abu Bakar mari sebelah lek Taimin. Anak bagi Murrah ni iaitu nama Taimin. Anak bagi Taimin namanya Sa'din. Anak bagi Taimim ialah nama Sa'din. Dan anak bagi Sa'din ialah nama Ka'bin. Dan anak bagi Ka'bin ialah nama Amrin. Anak bagi Amrin namanya Amir. Anak bagi Amir namanya Usman. Dan anak bagi Usman ialah nama Abdullah, yang ialah Abu Bakar, hak yang digelarkan dengan Abi Kuhafah. Abu Bakar nama kunyah. Kunyah nama dia. Lepas tu Abdullah ni kena kepada nama asal. Abdullah, ayah bagi Abdullah kena kepada Usman. Dan ayah bagi Usman kena kepada Amir. Maka Amir ni lah kena kepada nenek yang pertama bagi Abu Bakar. Dan
Dan Amrun nenek yang kedua bagi Abu Bakar. Dan Ka'bun nenek yang ketiga bagi Abu Bakar. Dan Sa'dun nenek yang keempat bagi Abu Bakar. Dan Taimin atau Tamim nenek yang kelima bagi Abu Bakar. Dan Murrah ni ialah nenek yang keenam bagi Abu Bakar. Tu dia. Jadi kalau kita tengok gak berapa pupu ni? Tengok. Taimin dengan Kilab ni kena kepada saudara, adik kakak tu. Lepas tu Sa'din dengan Qusay kena kepada sepupu. Pupu hak yang pertama. Ka'bin nasbah dengan Abdul Manaf, dua pupu. Dua pupu. Dan Amrin nasbah dengan Hashim kena kepada tiga pupu. Dan Amir nasbah dengan Abdul Muttalib kena kepada empat pupu. Uthman nasbah dengan Abdullah yang ialah ayah Nabi itu kena kepada 5 pupu. Dan Abdullah yang ialah Abu Bakar nasbah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena kepada 6 pupu. Jadi maknanya Abu Bakar dengan Nabi ni ialah kena kepada 6 pupu. 6 pupu. Dia dia. 6 pupu lagi. Tua lagi, menantu lagi. Ya sebab Nabi kita ni dia boleh dengan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah itu ialah kena kepada anak Abu Bakar. Nampak tak? Siti Aisyah dia anak bagi Abu Bakar. Dan juga Siti Aisyah itu ialah isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi menantu lagi, pupu lagi. Dengan Abu Bakar. Itu dia. Habis itu. Ni ingat molek. InsyaAllah kita akan letak tu. Tarang dia tu. Saya buat tu. Ambil daripada kitab. Apa dia? Kitab nama Jamharatun Nasabi. Jamharatun Nasabi. Muka 80. Muka 80. Habis itu. Tadi ya.